Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu yang cikgu kasihi dan cikgu harap kamu dah sarapan dan sihat untuk kita teruskan pembelajaran kita pada pagi ini bagi subjek reka bentuk dan teknologi. Jadinya hari ini kita akan belajar topik pengenalan kepada reka bentuk. Jadinya, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 14 sehingga 19 semasa cikgu mengajar kamu pada hari ini ya. Baiklah, standard kandungan yang kita gunakan pada hari ini iaitu 2.1 iaitu reka bentuk. Manakala untuk standard pembelajaran pula 2.1.1 iaitu menerangkan maksud reka bentuk berdasarkan contoh produk sedia ada. Yang kedua, 2.1.2 iaitu mengenal pasti kepentingan reka bentuk dalam kehidupan. Dan yang ketiga, 2.1.3 iaitu membincangkan laluan kerjaya dan pekerjaan dalam reka bentuk. Manakala untuk objektif pembelajaran pula, cikgu harap pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini kamu dapat menyatakan maksud reka bentuk dengan betul. Yang kedua, menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan reka bentuk dalam kehidupan dengan betul. Yang terakhir, iaitu menyatakan sekurang-kurangnya dua kemahiran reka bentuk berdasarkan pilihan kerjaya tertentu. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, cikgu nak kamu lihat dahulu gambar yang cikgu tunjukkan ini. Banyakkan jenis kasut? Ada yang tumit tinggi, ada yang tumit rendah, kasut sukan, sneaker dan sebagainya. Jadinya, reka bentuk kasut ini tentunya berbeza antara satu sama lain mengikut fungsinya. Kalau sukan, kita kena pakai kasut sukan. Kalau kenduri, kita pakai kasut yang bersesuaian dengan majlis tersebut. Begitu juga dengan objek yang ada di sekeliling kita. Jadinya, cikgu nak kamu nyatakan satu objek yang mempunyai pelbagai reka bentuk. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan maksud reka bentuk. Apa yang kamu faham tentang reka bentuk? Reka bentuk merupakan corak atau bentuk sesuatu produk yang direka, iaitu reka bentuk itu mempunyai corak atau bentuk tertentu. Manakala produk pula bermaksud sesuatu barang, perkhidmatan dan sebagainya yang dihasilkan oleh seseorang ataupun mesin. Jadinya, mari kita tengok reka bentuk yang ada di sekeliling kita. Baiklah, ini merupakan antara reka bentuk yang ada di sekeliling kita. Yang pertama, reka bentuk pakaian. Yang kedua, reka bentuk bangunan. Yang ketiga, reka bentuk kenderaan. Dan yang keempat, reka bentuk makanan. Mari kita lihat satu persatu reka bentuk yang ada. Yang pertama, reka bentuk pakaian. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai jenis pakaian yang kita guna dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, baju t-shirt. Yang kedua, hoodie. Yang ketiga, baju Melayu. Yang keempat, baju kurung dan sebagainya. Yang seterusnya, reka bentuk bangunan. Terdapat pelbagai jenis dan reka bentuk bangunan yang terdapat di Malaysia. Contohnya, Menara KLCC. Tinggi kan? Okey, yang seterusnya, reka bentuk kenderaan. Terdapat pelbagai jenis kenderaan yang ada di Malaysia, iaitu jenama Proton, yang kedua Pro 2, yang ketiga Toyota dan sebagainya. Banyak kan kamu lihat di jalan reka bentuk kenderaan yang ada?
Yang seterusnya ialah reka bentuk makanan. Menarik kan gambar yang cikgu tunjukkan ini? Mesti kamu lapar kan? Ya adalah. Jadinya, reka bentuk makanan ni untuk menarik minat pelanggan membelinya. Jadinya, kita akan tertarik untuk membeli dan merasa makanan tersebut. Baiklah, sekarang kita teruskan pembelajaran kita dengan kepentingan reka bentuk dalam kehidupan. Sebelum tu, cikgu nak tanya, apakah kepentingan reka bentuk dalam kehidupan kita? Kamu tahu tak? Tak apa, cikgu terang satu persatu. Kepentingan reka bentuk yang pertama, ia dapat memenuhi keperluan dan kehendak yang berbeza. Contohnya, kat sini, cuba kamu lihat, terdapat dua jenis beg. Satu beg sekolah, satu beg duit. Beg sekolah ni fungsi dia untuk kamu letakkan buku teks, buku latihan, kotak pensel dan sebagainya. Beg yang kedua ini, beg duit, untuk kita letakkan wang saku yang kamu dapat daripada ibu bapa kamu untuk ke sekolah. Kepentingan yang kedua ialah ia dapat membantu kerja dan memudahkan urusan harian kita. Cuba kamu lihat gambar di sebelah. Apakah ini? Ini merupakan cerek elektrik. Cerek elektrik ini dapat memudahkan urusan kita untuk memanaskan air. Okey, kepentingan reka bentuk yang ketiga ialah ia dapat menjimatkan masa. Kalau dulu kita gunakan kereta api untuk pergi ke satu tempat yang jauh. Tapi sekarang kita dah gunakan LRT yang lebih menjimatkan masa kita untuk sampai ke sesuatu tempat berbanding kereta api. Kepentingan reka bentuk yang seterusnya ialah ia dapat memberikan pelbagai pilihan mengikut cita rasa, kemampuan dan gaya hidup. Jadinya, contohnya macam gambar di sebelah. Terdapat pelbagai jenis kasut dan corak kasut. Jadinya, kamu dapat memilih pelbagai jenis kasut mengikut cita rasa kamu. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan kerjaya pilihan saya. Ini merupakan kerjaya yang berhubung dengan reka bentuk. Yang pertama, chef. Yang kedua, reka fashion. Yang ketiga, arkitek. Yang keempat, juru animasi. Dan yang terakhir, reka grafik. Mari kita lihat satu persatu bidang tugas kerjaya pilihan ini. Yang pertama, chef. Tugas chef ialah untuk menghasilkan rekaan serta corak dengan susunan yang sesuai dan hasil gabungan ini menghasilkan makanan yang menarik. Jadinya, kita akan tertarik untuk membeli makanan tersebut. Kerjaya yang kedua ialah reka fashion. Tugas reka fashion ialah untuk mengkombinasikan hasil daripada lakaran menerusi warna, pakaian dan aksesori pelengkap. Manakala tugas arkitek pula, mereka akan membuat lakaran dan menyediakan reka bentuk yang sesuai atau yang dikehendaki oleh pelanggan. Tugas juru animasi pula, juru animasi akan membabitkan proses mereka bentuk karakter, latar belakang, konsep dan papan cerita untuk suatu animasi. Contoh hasil kerja mereka seperti yang kita lihat di TV iaitu Upin Ipin, Ejen Ali dan sebagainya. Manakala kerjaya yang terakhir iaitu reka grafik.
Mereka grafik ini, mereka akan menggabungkan unsur kesenian dan juga teknologi dalam menghasilkan visual. Hasil kerja mereka contohnya seperti logo syarikat, poster yang kita lihat di jalan-jalan tu dan sebagainya. Baiklah, sampai di sini saja kelas kita pada pagi ini. Cikgu ada tinggalkan sedikit latihan kepada kamu dan cikgu harap kamu dapat siapkan latihan tersebut dan menghantarnya di Padlet pada bahagian hasil kerja murid 1/3 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.